عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala dengan limpah serta kurnia dapat kita berkumpul pada pagi ini daripada subuh tadi kan, bersama dengan Ustaz Imam Muda, Ustaz Dainal, bersama kemudian Ustaz Amir, dan kemudian saya ni penutup lah untuk pagi ni. Okey, tuan-puan yang dikasihi Allah SWT sekalian, dia apa yang disampaikan oleh Samir tadi lebih kuranglah apa yang kita kongsikan pada kitab Fathul Rabbani ni adalah untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak menjadi kekasih Allah Taala, dia punya jalannya adalah mengikut jalan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita lari daripada jalan tersebut. Dan kita tak boleh mencari jalan yang lain selain daripada jalan yang telah diajar oleh Nabi SAW kepada kita semua, insyaAllah. Okay, pada pagi ini kita akan masuk pada bab yang ketiga, iaitu jangan berangan-angan untuk menjadi kaya. Bab yang ketiga ini, jangan berangan-angan untuk menjadi kaya. Yang mana sebelum ni kita telah pun mengupas tentang apa nama tu, marilah kita zuhud dalam kehidupan dunia ini, dan kemudian bagaimana disebutkan dalam bab yang pertama, tundukkan nafsu sebelum engkau ditundukkan. Okey, pada pagi ini apa nama tu, pengarang kitab ini iaitu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani ini, iaitu cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-10, keturunan Nabi, cucu Nabi SAW yang ke-10, di mana dalam kuliah beliau, Syekh Abdul Qadir Jalani ini, beliau mengatakan, qala musannif, wahai sekalian hamba, janganlah kamu berangan-angan hendak menjadi kaya. Boleh jadi kekayaan itu akan menyebabkan kehancuranmu. Dan engkau, wahai orang-orang yang sakit, janganlah kamu berangan-angan untuk menjadi sihat. Boleh jadi kesihatan itu akan menjadi sebab kehancuranmu. Jadilah kamu orang yang berakal. Peliharalah budi pekertimu supaya terpuji segala pekerjaan yang engkau kerjakan. Terimalah ketentuan ilahi yang sudah ditentukannya untukmu. Dan janganlah engkau menuntut tambahan atasnya. Ingatlah bahawa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu adalah kerana permintaanmu. Maka hal itu akan membuat kekotoran dan kemurkaan yang mungkin ditarik oleh permintaanmu itu. Kecuali jika seorang hamba secara nalurinya dituntut untuk meminta. Jika ia diperintahkan untuk meminta, maka pemberian itu akan mengandungi keberkatan dan dengannya akan hilanglah kekotoran. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani ini ialah janganlah kita merebut kekayaan itu jika kekayaan tersebut bukanlah kata orang tu milik kita. Contohnya lah, kita ni bersaing lah dengan kawan-kawan untuk naik pangkat kan. Kita bersaing dengan kawan-kawan naik pangkat, kemudian kita ditemuduga, kemudian kita kalau macam di UPM ni, kita mengisi borang BESA. BESA ini adalah apa pengalaman kamu dahulu, siapa dia punya referen dia, dan apa yang kamu telah buat sebelum-sebelum ini, semua kita masukkan dalam sistem tu. Itu namakan sistem BESA. Kemudian setelah dinilai dalam sistem tersebut, oh kamu layak untuk dipanggil temuduga, kita akan menghadiri sesi kata orang tu, dia bukan namakan sesi temuduga, dia sesi macam bercakap-cakap lah, sesi pertemuan bersemuka lah namanya. Sesi pertemuan bersemuka dengan ahli-ahli panel tersebut. Kita akan bercerita lah sedikit. Dan kemudian
kita menunggu-nunggu tentang kenaikan tersebut. Nah, di situlah timbulnya dengki-menengki apa nama tu, aku orang lama, kenapa aku tak boleh kemudian dia orang baru, patutnya dia tunggu dulu. Di situlah timbul perkara-perkara yang yang kata orang tu dengki-menengki dan tak puas hati. Dan kata orang tu bila orang lain naik pangkat tu, kita akan memburuk-burukkan nama dia. Itu yang Syekh Abdul Qadir Jalil cakap, jangan kita cuba mencari-cari kekayaan tersebut kalau bukan untuk kita. Kalau bukan untuk kita. Kita cari juga apa yang kita perlukan untuk dunia ini, tetapi janganlah kita mempunyai sikap yang disebutkan tadi, iaitu sikap dengki, iri hati, kemudian itu yang timbul dukun mendukun tu kan, ilmu hitam dan sebagainya, yang menyebabkan amalan kita ini habislah amalan kita ini akan dibakar oleh keburukan kerja kita. Itu sebab Nabi SAW mengatakan pada kita kan, laisal ghina an kathiratil arad, walakin al ghina nafsi. Disebutkan pada kita, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Nabi SAW mengatakan, dengan maksudnya bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati, yakni jiwa. Ghinan nafsi, iaitu kaya jiwa. Itu sebenarnya kekayaan yang sebenarnya. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena merasa cukup, kita kena merasa cukup dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita. Itu dinamakan sifat apa? Sifat qanaah. Kita mesti ada sifat qanaah tersebut, itu rasa cukup dengan apa yang kita dapat. Ini kena pandai-pandailah kita menyusun rezeki yang kita dapat itu dengan keperluan kehidupan kita. Janganlah kita melampau-lampau duit gaji dapat 2,000 tapi belanjaan 2,500 3,000 tak boleh lah. Kalau kita dapat gaji 2,000, perbelanjaan kita hanya sekitar 1,000 lebih je lah 1,000 lebih je. Yang lain tu kita simpan untuk kata orang tu sedikit lah untuk masa depan kan. Itu yang perlu dalam kata orang tu harta yang kita perolehi di dunia ini. Barulah kita tak kata orang tu berebut, dengki-menengki dengan kawan-kawan dan sebagainya. Maknanya kita cukup dengan apa yang kita dapat. Itu sebablah disebut juga kepada kita ghinan nafsi ini apa dia? Iaitu redha dengan apa yang kita perolehi, kemudian tak tamak dalam mencari harta. Itu yang dimasukkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Hendaklah engkau banyak-banyak meminta ampun, kesihatan dan keselamatan dalam agama di dunia dan akhirat. Terimalah semuanya itu dan perhitungkanlah. Jangan engkau memberi pilihan terhadap Allah. Jangan pula engkau membesarkan diri kerana hal itu akan mendatangkan kebinasaan kepadamu. Janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah dan makhluknya dengan kemudahan, kekuatan dan hartamu. Kerana semuanya itu akan merupakan penyiksaan bagi dirimu. Sementara Allah akan menyiksamu sebagaimana siksaan yang diberikannya kepada orang-orang yang terdahulu, dan sesungguhnya siksaan Allah itu amat pedih dan menyakitkan sekali. Celakalah kamu. Lidahmu mengatakan bahawa engkau Muslim, tunduk dan patuh kepada Allah, sementara hatimu tidak demikian. Engkau mengatakan bahawa engkau seorang Muslim, tetapi tindakanmu bukan tindakan seorang Muslim. Engkau hanya Muslim ketika dalam keramaian, tetapi bukan dalam kesunyian. Kalau kita lihat balik apa yang dikatakan oleh hukama, al-ghina ghinal qalbi la ghinal mal. Kekayaan itu adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa, bukan kekayaan harta. Banyak disebutkan kepada kita tentang pendapat-pendapat ulama tentang mencari kekayaan ini. Sebab tapi kita tumpu kepada kaya harta. Itu yang menjadi tumpuan kita. Padahal
banyak Nabi SAW sendiri cakap, ghinal nafsi, ulama-ulama cakap, ghinal qalbi, la ghinal amal, iaitu kaya hati, kaya jiwa, bukannya kaya harta. Maksudnya situ, maksudnya situ, kalau kita fikirlah tentang dalam kehidupan kita ini, uh, uh, ada dia cakap kepada kita, anda ni, kita ni boleh beli jam, kita boleh beli jam, tapi adakah kita boleh beli masa? Kita ada duit, kita boleh beli jam, tapi masa yang didetikkan oleh jam itu, adakah kita boleh beli sekali? Tak boleh. Kita boleh beli buku, kita boleh beli buku, tapi adakah kita boleh beli ilmu itu? Itu kita fikirkan. Apa lagi yang disebut kepada kita? Kita boleh beli darah, kita boleh beli darah. Apabila darah kita tak ada, kita boleh cari, kita boleh beli darah. Tetapi adakah kita boleh beli nyawa? Tak boleh. Itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh beli apa yang kita nak beli, tapi apa yang milik Allah itu kita tak boleh capai. Dan juga kalau kita fikir memanglah duit ini kata orang tu uh, apa nama tu, bukanlah segala-galanya. Duit itu perlu, duit itu perlu, tapi bukan segala-galanya. Biar duit yang dengar cakap kita, bukan kita dan dengar cakap duit ini. Itu yang pilihan yang perlu kita apa nama tu ingat betul-betul. Maknanya kalau kita lihat tentang apa nama duit ini kan, yang biasa-biasa lah, yang biasa kita dengar duit ini tidak boleh bawa mati. Duit ini tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, boleh mati. Rasa nak mati lah. Kalau tak ada duit, rasa nak mati. Duit ini tak boleh beli kasih sayang. Tetapi kalau tak ada duit, hilang semua kasih sayang. Maksudnya kasih sayang itu akan hilang kalau tak ada duit. Kemudian duit itu boleh beli, duit itu tak boleh beli tidur. Duit itu tak boleh beli tidur. Tapi kalau tak ada duit, tidur pun tak lena. Duit tak boleh beli kesihatan. Tapi nak sihat, perlukan duit. Macam-macam lah. Macam kita nak beli makanan biasa yang kita itu makan, macam olive oil, minyak zaitun, minyak zaitun mahal. Minyak zaitun mahal. Dalam sebotol tu 100 lebih. Itu yang perlu kita amalkan hari-hari kan, supaya jantung kita sihat dan sebagainya. Itu kita perlukan duit. Kemudian kalau kita lihat orang yang bodoh itu nampak cerdik kalau dia banyak duit. Betul tak? Tapi orang cerdik itu nampak bodoh bila tak ada duit. Orang cerdik akan nampak bodoh bila tak ada duit. Duit bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya perlu duit. Itu yang disebutkan tadi. Mencari kekayaan. Mencari kekayaan itu bukan sesuatu yang dituntut, tetapi kalau kita nak bayar zakat, perlu kaya lah, perlu ada duit. Kalau kita nak bayar zakat, maknanya rukun Islam kita itu juga, kita menunjukkan bahawa kita boleh cari kekayaan, tetapi dengan cara yang adil, dengan cara yang betul. Supaya kita boleh kata jadikan duit itu sebagai ibadah kita yang lakukan seharian. Ketahuilah, jika engkau melakukan solat, puasa dan melakukan semua perbuatan yang baik, tetapi tidak melakukannya semata-mata kerana Allah, maka engkau adalah seorang munafik, jauh daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubatlah engkau sekarang juga kepada Allah. Bertaubatlah engkau dari segala perbuatan, ucapan dan semua tujuan keagamaanmu. Jadilah engkau sebagai suatu kaum di mana amal dan kebajikan yang mereka kerjakan bukan untuk memperolehi penghargaan manusia, tetapi semata-mata kerana Allah. Orang yang berbahagia adalah orang yang yakin, bertauhid, ikhlas dan sabar atas semua cubaan dan dugaan Allah, yang bersyukur atas semua nikmat dan kemurahannya. Ini pun satu cerita juga.
Maknanya kalau kita nak melakukan sesuatu perkara itu lillahi ta'ala. Hendaklah kerana Allah Ta'ala. Kalau kita contohnya lah, kalau kita nak membiayai sesuatu pengajian ataupun kita nak apa nama tu menaja pelajar-pelajar untuk mengaji kan. Di sini kita perlu kepada keikhlasan bukan kerana sesuatu. Itu yang timbul ungkit-mengungkit. Yang tu yang kata membakar segala kebaikan yang kita lakukan. Maksudnya bila kita jumpa lah anak tersebut yang kita biayai daripada kata orang tu kecil lagi untuk belajar, kemudian sampai besar masuk universiti pun kita masih lagi taja dia kan. Bila dia dah besar yang mana dia tak mengikut cakap kita, mulalah kita ungkit dia. Dulu kau daripada kecil lagi hidup kau hina. Kemudian mak bapak engkau tak tahu ke mana. Kemudian apa nama makcik kutip engkau. Itu yang disebutkan makcik kutip engkau. Makcik besarkan engkau, makcik beri pelajaran pada engkau. Makcik beri engkau baju, makcik beri engkau semua kehidupan ini dan engkau belajar. Kau tak perlu fikir apa-apa. Semua yang makcik biaya. Tapi sekarang apa yang kau dah buat? Itu yang kita takut Bila kita buat sesuatu kan, tuan-puan jadikanlah ia sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala dan janganlah kita ungkit kembali. Itu sebablah disebutkan kepada kita bila tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Bila tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu pemberian tersebut. Macam tu sekali. Maksudnya apa? Tangan kiri itu tangan kita juga tapi tangan kiri tak tahu. Maksudnya kalau kita memberi ke siapa pun tak tahu apa isteri kita pun tak tahu, anak-anak kita pun tak tahu, tak tahulah ayah buat apa kan. Itu yang kita nak supaya amalan-amalan tersebut kita jangan sebut lagi, kita jangan ungkit lagi benda-benda yang kita kebaikan yang kita buat supaya tak dibakar kebaikan tersebut dengan dosa. Tak dibakar kebaikan tersebut sehingga menjadi tak ada manfaat apa-apa. Itu yang kita nak. Itu yang kita tak nak. Itu yang disebutkan kepada kita kan tentang mencari dunia ni kan. Mencari dunia ni. Apa pandangan kalau kita lihat apa pandangan ulama' adakah kita nak mencari kehidupan dunia ini ataupun kita nak mencari kehidupan akhirat semata-mata? Sebab apa? Ada dalam ayat Quran yang menyebutkan kepada kita kan, alamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Maksudnya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian
tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredaannya. Dan sesungguhnya dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kalau kita lihat dalam pengertian ayat-ayat ini juga, sama juga yang disebutkan pada kita tentang ini ayat dalam surah Hadid, dalam surah Al-Hadid ayat 20, yang surah bacakan baru tadi ni, dalam surah Al-Hadid ayat 20. Tapi ada juga persamaannya dalam surah Al-Ankabut ayat 64, wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Maksudnya apa? Kalau kita lihat daripada apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani ini, itulah yang disebutkan dalam ayat ini. Kita jangan pandang sangat dunia ini. Kita carilah akhirat kita. Tetapi di situ kita kena ingat bahawa dunia ini adalah jambatan untuk kita pergi ke akhirat. Ataupun dunia ini adalah tempat cucuk tanam negeri akhirat kita. Kalau kita tak mencari bekal di dunia ini, maka tiadalah tempat lagi untuk kita mencari bekal. Sebab apa? Bekalan yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk kita sediakan hanya di dunia sahaja. Hanya di dunia ini sahaja. Itu sebablah kita kena rebut peluang ini. Jika kita diberi kesempatan Allah Ta'ala untuk menjadi kaya, maka kita hendaklah jadikan kekayaan kita itu sebagai peluang keemasan untuk kita mencari akhirat kita. Sebab apa? Kalau kita lihat dan kalau kita ukur tentang pahala orang yang kaya ini, begitu tinggi sekali dia punya pahala dia. Sehingga kalau kita bagi RM1 dibalas 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Umpama orang yang memberi nafkahnya dalam Allah Ta'ala ini seperti dia menanam seperti sebutir biji benih yang akan menumbuhkan 7 batang tangkai. Daripada 7 batang tangkai itu menerbitkan semula 100 biji benih. Maknanya kali 7 batang tangkai, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bahkan Allah Ta'ala akan tambah lagi pahalanya kepada siapa yang dia kendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala ini maha luas kurnia, maha mengetahui. Dan juga disebut kepada kita, orang yang memberi nafkah Allah Ta'ala ini seperti memberi pinjam kepada Tuhan. Memberi pinjam kepada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala akan pulangkan balik pinjaman tersebut dengan pulangan yang berganda. Itu yang Ustaz sebut kat sini. Peluang ini yang perlu kita gunakan untuk dalam kita mencari bekal negeri akhirat kita nanti. Bekal negeri akhirat besok, kehidupan kita begitu lama. Jika bekalan tersebut sikit, maka takut nanti kekurangan untuk kita jadikan sebagai makanan kita di negeri akhirat besok. Itu kita perlukan banyak. Sebablah bagi orang yang ada duit, gunakanlah kekayaan tersebut. Tapi kalau macam bagi orang yang tak ada, maka kata Rasulullah SAW, perbanyakkan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti kita juga bersedekah. Maknanya semua orang kena lakukan amalan tersebut. Kalau kita lihat daripada apa yang Imam Ghazali katakan kepada kita kan, ini adalah satu kesalahan yang berlaku bagi segelintir manusia yang menyangka hidup daripada bersungguh-sungguh meninggalkan dunia adalah menyekat
manusia daripada dunia secara keseluruhan. Lantas mereka mengabaikan kehidupan dunia. Sesungguhnya syahwat itu diciptakan untuk memberi manfaat kepada kehidupan dan ia adalah perkara penting dalam tabiat semula jadi. Jika tiada syahwat makan, maka akan binasalah manusia. Jika tiada syahwat perhubungan kelamin, maka akan pupuslah maka pupuslah sistem kehidupan. Jika tiada perasaan marah secara keseluruhan, maka manusia tidak akan mempertahankan hak dirinya walaupun dia diinaya oleh orang lain. Bukanlah satu tuntutan dalam Islam untuk menolak dunia secara keseluruhan. Sebaliknya, apa yang dituntut di dalam Islam adalah mengembalikan ia kepada kesederhanaan, iaitu berada pada garisan pertengahan di antara selalu menolak dan selalu mengikutinya. Maksudnya apa? Uh, Bila kita menjalankan kehidupan dunia ini, carilah dunia. Tetapi bukan matlamat dalam kehidupan. Bukan matlamat dalam kehidupan. Contohnya kita makan adalah untuk kita sihat dan juga untuk kita beribadah kekuatan, memberi kekuatan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita berumah tangga untuk kita mengawal kita punya syahwat kita, nafsu kita. Dan juga untuk kita menambah zuriat keturunan manusia ini dengan cara yang sah ataupun yang apa nama tu, yang disusun oleh syarak sebagaimana yang diberi kebenaran oleh syarak. Apa lagi? Kita perlu mencari kehidupan ini tetapi bukanlah semata-mata mencari. Kita tak boleh meninggalkan ibadah akhirat kita. Itu sebablah kalau kita pergi kerja kan, kita pergi kerja, naik kereta itu, ya Allah, aku pergi keluar ini, ya Allah, untuk mencari rezekimu kerana-Mu, ya Allah. Untuk mencari rezeki hidupan aku ini kerana kamu, ya Allah. Maka di situ kita niatlah pekerjaan kita ini adalah sebagai ibadah. Bila pekerjaan kita sebagai ibadah, tuan-puan, apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita itu, kita akan memikirkan dosa pahalanya. Dosa pahalanya macam mana? Kalau kita contohlah, kalau kita pas in, dah pas. Kemudian lepas pas, kita pergi minum. Bukan tak dibenarkan minum. Kita boleh minum. Tapi kita kena hadkan masa kita. Setengah jam lepas itu kita kena balik ke pejabat. Janganlah pas, pergi minum, pukul 10 balik pejabat. Tak boleh lah. Di situ kita melihat tentang amanah kita dalam pekerjaan. Kemudian bila kita balik tengah hari tersebut dibenarkan waktu rehat sejam. Maka kita perlu betul-betul kira 1 jam. Tetapi kalau jika kita terlebih, contohnya ambil anak kan 1:30, kadang-kadang keluar daripada sekolah 1:40 baru keluar. Maka bila kita kembali ke pejabat itu jadi 2:10, 2 suku, kadang-kadang terajak 2:30 Maka di situ masa balik itu kita kena cover sikit. Maksudnya kalau kita balik sepatutnya pukul 5 ataupun pukul 4:30 maka kita lajakkan pukul 5 balik. Ataupun kalau kita balik pukul 5, 5:30 kita balik. Kita kena cover balik. Di situ orang yang memikirkan keberkatan dalam pekerjaan. Bila kita memikirkan keberkatan dalam pekerjaan, maka kita hendaklah mengawasi tentang masa. Masa kita tu dibayar oleh majikan. Bila dibayar oleh majikan, maka kita kena amanah dalam pekerjaan tersebut. Begitu juga apa-apa yang kita lakukan yang lain-lain tersebut. Itu sebablah disebutkan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am, A'udzubillahi wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula hidup hanyalah kehidupan kita dunia ini saja dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Itu kita takut. Maksudnya kalau kita menganggap bahawa kehidupan kita ini dunia je, macam-macam lah kita boleh buat. Kita boleh tak amanah dalam pekerjaan, rasuah dan sebagainya.
Sebab apa kita cakap itu yang kita nak rebut. Selagi ada nyawa, selagi ada masa, selagi ada peluang, kita kena gap. Kita kena ambil. Itu bahayanya. Kenapa kita tak memikirkan bahawa kita ada kehidupan satu lagi. Bila ada kehidupan satu lagi, maka kehidupan yang pertama ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu Taala. Adakah kita mengikut sebagaimana yang telah pun ditentukan oleh Tuhan pada kita. Okey, kita sambung balik dalam buku ini. Mereka sentiasa mengingat Allah dengan lidahnya, dengan hatinya dan kemudian dengan batinnya. Apabila mereka menerima penghinaan daripada manusia, mereka terima dengan wajah yang tenang dan bibir yang tersenyum. Di sisi mereka, raja dan maharaja dunia ini adalah orang-orang yang terasing. Sementara manusia dan semua penduduk bumi ini, menurut pandangan mereka, adalah mayat. Orang-orang mati, lemah dan sakit-sakitan. Keinginan mereka kepada syurga seakan-akan mampu menghancurkan perhatian mereka kepada semua makhluk. Sementara neraka di tangan mereka seakan-akan padam. Dan juga satu kehidupan yang kata orang tu yang kita kena ada. Yang kita kena ada apabila kita menempuh hidup dunia ini. Maksudnya orang akan kata kita macam-macam. Orang tak puas hati dengan kita. Apa lagi? Orang akan tuduh kita. Orang akan fitnah kita. Itu biasa dalam kehidupan ini. Terutama sekali kalau kita apa nama tu memegang tampuk kata orang tu pejabat ataupun office pengarah timbalan Net Chamsler ataupun kita sebagai apa ni CEO dan sebagainya kan. Dan tentu kita akan menghadapi keadaan-keadaan macam ni dengan tohmahan orang tuduhan orang dan sebagainya. Terutama sekali kalau orang politik lagi teruk lah orang politik lagi teruk. Di sinilah kalau kita betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala, betul-betul untuk menegakkan agama, kita akan tutup semua pendengaran kita, kata orang tu, rasa tergulus hati kita. Biarlah orang cakap apa pun, kita akan terus dengan perjuangan kita. Itu yang penting. Yang penting sangat. Wajah kita sesenang, bibir kita sentiasa tersenyum. Walaupun orang tohmah kita macam-macam kan, kita macam biasa je. Kita masih lagi ikut apa yang disebutkan oleh Amir tadi tu, bagaimana perangai Rasulullah SAW berhadapan dengan musuh-musuh dia. Rasulullah tak pernah pun apa nama tu balas balik. Rasulullah tak pernah pun dendam. Rasulullah tak pernah pun kata orang tu tergurus hati sebagainya. Semuanya itu adalah cubaan kehidupan kita di dunia yang perlu kita hadapi. Itu sebab Allah disebutkan kepada kita kan sebagai kalaulah kita jumpa pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat kita anggap mereka itu biasa saja. Kerana mereka juga menjalankan amanah Allah Ta'ala di muka bumi ini. Janganlah kita puja-muja dia. Janganlah kita angkat dia melampau-lampau sangat. Sehingga kita lupa tentang kita dengan Allah SWT. Kan ada kalau macam antara kita lah yang tak asup sangat dengan politik sehingga menafikan apa yang dibuat oleh pemimpin yang disanjung. Apa yang pemimpin disanjung itu semua betul. Padahal depan mata kita dibuat benda-benda yang tak elok ataupun benda-benda yang menyeleweng ataupun yang uh, semua orang tak puas hati kan, tapi kita tak kita tak sanjung dia. Dia hebat, dia itu. Itu kita perlukan ada sifat terbuka kan dalam menilai terbuka dalam menilai, terbuka dalam apa nama tu berfikir dan sebagainya. Itu adalah satu keperluan sebab kalau kita berhadapan dengan orang-orang macam itu, kita buat tahu je lah. Kita buat tahu je. Contohnya lah kalau kita berhadapan dengan kawan-kawan kita yang kata orang tu, yang lantang mulutnya, yang celupar, suka mengata orang. Di sini kan, bukan kita nak memutuskan persahabatan dengan dia tak. Kita menjauhkan diri daripada dia. Kita dah tak call dia pagi-pagi minum. Sebab apa tak call dia pagi-pagi minum? Sebab apa? Nanti kita akan mendengar cerita-cerita yang menyebabkan kita juga kata orang itu berdosa dan sebagainya.
Kita buat, kalau dia telefon kita kan, kita buat alasan, alah, aku sekarang sibuk lah, meeting awal pagi. Tak sempat aku nak bersarapan. Macam-macam lah kita boleh kata orang tu beralasan kalau kita berjumpa dengan kawan-kawan yang begitu. Eh. Tidaklah, tidak di langit, tidak di bumi dan tidak pula di antara kedua-duanya. Disatukannya antara mereka sehingga mereka menjadi satu tujuan. Mereka bersama dengan dunia dan segala isinya sehingga mereka terwujud bersama akhirat dan segala isinya. Lantas mereka bersujud kepada Tuhan dunia dan akhirat. Mereka bertemu dengannya dan orang-orang yang mencintainya. Mereka berjalan bersama-samanya sama-sama dengan bersama-sama Allah Ta'ala ini dengan hati mereka sehingga mereka mampu mencapainya. Mendapatkan pertolongan sebelum mereka sendiri menemukan jalan untuk memperoleh pertolongan. Mereka membuka pintu hijab yang ada di antara mereka dan Allah. Maka dia mengingat mereka selama mereka mengingatinya, maka pakaian yang mereka pakai seakan-akan menimbulkan ingatan kepadanya. Mereka hilang fana bersama selain Allah dan akan wujud bersama dengannya. Maknanya di sini kehidupan kita ini bila kita fokus, ini katakan fokus, kita fokus kepada Allah saja, maknanya segala perkaranya kita akan kembali kepada Allah. Yang ini boleh buat kerja ni betul tak betul, kembali kepada kitab Quran, kembali kepada hadis. Itu yang katakan kembali kepada Allah, yang akan menunjukkan. Kemudian bila kita tak jumpa dalam Quran dan hadis, kita kembali kepada kaul ulama. Kaul ulama, itu sebab dalam hukum, kita ada hukum Quran, hadis, ijma' ulama. Ijma' ulama ni kaul ulama. Kemudian qiyas. Qiyas ni qiyas ulama lah. Ulama berkias tentang hukum ini bersamaan dengan hukum itu dan boleh tak boleh. Itu kita tengok qiyas ulama. Dan kemudian apa nama tu, fatwa ulama. Ni fatwa ulama ni benda-benda yang baru lah. Fatwa ulama benda-benda yang baru yang dikeluarkan. Contohnya macam mufti ataupun apa nama tu, kalau macam di Malaysia ini, di negeri mufti lah, negeri mufti. Kemudian di Malaysia ini persidangan para mufti se-Malaysia. Di situ dia akan mengeluarkan hukum-hukum yang baru yang tak ada dan tak boleh dikiaskan kerana tak ada seumpama dia sebagainya. Kemudian dia melakukan perkara-perkara tersebut kerana Allah semata-mata. Mana bantu orang kerana Allah, kemudian bersama dengan masyarakat ini kerana Allah, menjaga keikhlasan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu sebab dia sebut kepada kita, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah, kamu akan aku nescaya aku ini Allah Ta'ala akan mengingatimu. Syukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu menjadi orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 152. Maksudnya apa sahaja perkara yang kita lakukan itu, ingat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bersama dengan kita. Itu yang kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Bila kita mengingati Allah Ta'ala, pertolongan itu akan datang kepada kita tanpa kita pohon, tanpa kita pinta. Itu yang kita nak, supaya keikhlasan kita betul-betul kerana Allah Ta'ala. Maka tetaplah kamu dengan mengingati nikmat Allah kerana mengharapkan ingatan Allah kepada kamu. Dan dengarlah sebahagian kalam ilahi yang bunyi, ana jalisu man zakarani. Hadis qudsi. Aku adalah teman duduk orang-orang yang mengingati. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ana jalisu man zakarani. Aku adalah teman duduk orang-orang yang mengingatiku. Maksudnya kalau kita duduk dan berzikir kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bersama dengan kita. Kalau kita duduk kerana membuat kerja-kerja amal, kerja-kerja kebajikan, Allah Ta'ala akan bersama kita. Kalau kita duduk kerana membuat kerja-kerja untuk mencari nafkah kita dan ikhlas kerana Allah Ta'ala dan menjaga masa dengan amanah dan sebagainya, dan menjaga pekerjaan kita dengan amanah, integriti. Kalau orang sekarang cakap integriti kan,
berintegriti dalam pekerjaan kita jaga dan sebagainya, insyaAllah Allah Ta'ala akan bersama-sama dengan kita. Kita yakin lah, kita kena yakin perkara ini. Kerana Allah Ta'ala itu telah mengatakan kepada kita, uh, aku ini adalah di atas sangkaan hamba-Ku. Maksudnya, apa sahaja yang kita lakukan itu, kita sangka baik dengan Allah SWT, Allah Ta'ala akan menolong kita, Allah Ta'ala akan membantu kita. Kalau kita lakukan juga tanpa kita lihat lah, kita sangka, Ya Allah, tak ada kebantuanmu, Ya Allah, maka di situ kita niatkan sebagai ujian daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini adalah ujianmu, insyaAllah aku akan tabah menghadapi segala ujian-ujian ini, ya Tuhan. Kalau kita tak dapat, kita niatkan ini sebagai ujian. Allah Ta'ala nak uji kita. Contohnya lah macam kita mohon sesuatu projek untuk pejabat kita kan. Peruntukan tak ada. Kita mohon. Kita mohon dengan justifikasi yang kata orang tu yang betul, yang kemas, memang kita perlu dan sebagainya. Tapi bila sampai kepada pengurusan, tak lulus. Tak lulus, tak apalah. Itu apa nama tu, dugaan untuk kita lah. Dalam pekerjaan, kita cuba lagi untuk memikirkan justifikasi yang lebih bagus. Janganlah kita kecewa. Allah, aku susah-susah aku nak mengambil contohnya, mengambil gambarnya, tak lulus. Kalau tak lulus itu cubaan, dugaan. Kita kena tengok balik apa kelemahan-kelemahan daripada paper kita. Paper kita ni ada kelemahan apa. Kita kena lihat. Kita kena kembali kepada, kalau macam pekerjaan, projek, kita kembali kepada pihak pembangunan ni. Kalau ataupun JKR. Kalau apa nama tu, kekurangan duit, kita beli kembali kepada bendahari, perduan dan sebagainya. Itu semua adalah benda-benda yang kita kena lihat jika sesuatu kertas paper permohonan kita itu gagal. Kita anggap sebagai cubaan lah, dugaan dalam pekerjaan sebagainya. Kalau semua ini ada dalam diri kita, mana kita akan hidup dalam keadaan yang tenang lah. Dalam keadaan yang kata orang tu tak kata tak pernah merungut, tak apa lagi, tak kecewa. Sebab apa? Semua ini dalam kehidupan kita ada kan. Dalam kehidupan kita ada, kita kecewa, kita tak puas hati, kita yang negatif lah, yang negatif. Itu yang tak baik. Maka kita ambilkan semuanya, think positif, barulah kita akan apa nama tu, akan dapat menerima dengan baik. Berapa jam? 9:31. Sikit lagi. Maka berpindahlah kamu daripada majlis-majlis makhluk dan menggantikan dengan majlis-majlis zikrullah, sehingga engkau patut untuk menjadi teman duduknya Allah Ta'ala ini. Wahai hamba, janganlah kamu berbuat bodoh, kerana kamu adalah orang-orang yang hampir bodoh. Ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi kamu kecuali dengan diamalkan. Ia menjadi kewajipan kamu untuk merubah yang hitam menjadi putih. Itulah hukum Allah yang mesti kamu laksanakan hari demi hari, tahun demi tahun, sehingga engkau mendapat kemanisan buahnya di tangan kamu. Itu sebab disebutkan kepada kita mampu untuk beli buku, tetapi kita tak mampu untuk beli ilmu. Kita boleh mencapai ilmu, tapi kita akan ditemplak oleh ilmu itu jika kita tak amalkan apa yang kita telah tahu. Maknanya ilmu itu akan berguna jika ada amalannya. Jika ada amalannya. Dan kemudian jika kita dah beramal dengan ilmu yang kita ada, kita kena kongsikan. Kita tak boleh kita sendiri-sendiri saja kan. Aku dah pandai, aku dah beramal, orang tu duduk apa aku. Tak boleh. Maka kita kena sampaikan, kita kena kongsikan, kita kena benar-benar memanfaatkan ilmu itu untuk masyarakat. Itu sebab disebut kepada kita kan, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Salah satunya, bila matinya anak Adam ni, semua amalan dia akan terputus kecuali 3 ini.
iaitu sedekah jariah. Sedekah jariah ni wakaf lah. Kita wakafkan harta kita untuk masjid. Maka berterusan pahalanya untuk pembinaan masjid kan. Berterusan pahalanya sampai bila-bila. Itu sedekah jariah. Apa sajalah sedekah jariah yang berupa wakaf yang berterusan. Kemudian yang keduanya ilmu yuntafa'u bih, yang memberi manfaat kepadanya. Maksudnya ilmu itu diamal dan diajarkan kepada orang ramai. Maka warisan ilmu tersebut berterusan. Maka anak muridnya akan ajar lagi kepada anak cucu dia. Maka apa ni, daripada situ anak cucu dia mengajar lagi kepada pada bentuk orang lagi, sebagainya, jadi guru sebagainya. Maknanya ilmu itu berterusan sampai bila-bila. Itu sebablah Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ghazali rahimahullah, Imam mufassirin, mereka itu mendapat pahala sampai hari akhirat kerana ilmu yang mereka tulis, ilmu yang mereka curahkan. Bila ilmu itu ditulis dan menjadi satu rujukan dan menjadi satu reference kepada semua orang, maka orang yang menulis, orang yang mencurahkan idea-idenya itu, mereka itu akan mendapat pahala sampai bila-bila sehingga hari akhirat. Cuba kita bayangkan Imam Syafi'i hidup dalam tahun 200 Hijrah, 200 lebih 200 Hijrah. Sekarang dah 1445 Hijrah. Maknanya dah 1000 tahun, 1200 tahun dia memperoleh pahala yang berterusan dengan ilmu dia. Itu baru ilmu dia. Belum lagi sedekah dia, belum lagi anak-anak yang dilahirkan dalam zuriat dia yang mengajar kepada orang lain dan mendoakan untuk dia. Semuanya dia jaga. Itu sebablah kalau kita sebelum dalam masa tua ini, sebelum kita meninggal kan, kita kena sebut 3 perkara ini. 3 perkara. Apa yang kita mampulah. Kalau kita ada duit sedikit, kita wakaf. Itu katakan sedekah jariah. Kemudian kalau kita ada ilmu belajar daripada Spark ini, dan kemudian kita tahu, dan kemudian kita ajarlah kepada orang lain pula. Kemudian kita wariskan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan berterusan. Dan juga kalau kita boleh melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, itu lebih baik. Nabi SAW bersabda, yahtiful ilmu bil amal, fa'in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu akan bersuara dengan amal jika engkau memperkenankannya, yakni menjawab seruannya. Jika tidak, maka ilmu akan pergi dan hilang dari dadamu. Maksudnya, ilmu ini akan berguna jika diamalkan. Jika kita tidak menggunakan dengan amalan tersebut, ilmu ini akan hilang, pergi. Sebablah bila kita kongsikan ilmu ini, kita boleh bersama dengan rakan-rakan, sebenarnya untuk memperkukuhkan ingatan kita apa yang kita telah pun ketahui. Itu sebenarnya. Okay, InsyaAllah wallahu alam bisawab, kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang tentang perkara